Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz okey ke? Kaki masih sakit ke Ustaz? Kaki sakit balik. Oh, tu tak apa ke Ustaz duk gantung kaki, tergantung macam tu? Kena bersila ke apa? Boleh, saya mau makan ubat tadi. Oh, okey Ustaz. Mm-mm. Tak apa, dekat mana Ustaz boleh buatlah. Kot lagi Ustaz rasa tak selesa ke apa kan? Tapi okey lagi ni. Okey Ustaz. Okey Ustaz, hari ni kita masuk bab 22. Muka surat 527. Bilakah makmum harus berdiri ketika melihat imam datang saat iqamat dikumandangkan? Dia punya tajuk tu. Muka surat 527. Okey, boleh Kak. Saya cari, nak cari apa hadis sekejap. Bab mata yakumun nas. Bab mata yakumun nas. Kitabul Azan ke kita ni namanya? Betul lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, amma ba'd. Kak Liza dan Kak Syida, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa khabar semua? Harap semua sihat ya. Dan tak sempat saya nak minta Kak Liza tunggu sekejap nak jemur kain. Tak apa, jemur kain depan sini je dah. Tak panas lagi pun. Okey, sebelum kita masuk dalam muka surat 527 ni, ada sedikit kita boleh sentuh sikit je yang perbincangan lepas. Ibu-ibu boleh lihat pada muka surat 526. Okey, dalam masa yang sama saya nak cari kat sini ada tak ada Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Ni muka surat 526 tu. Oh, mana nak tengok ni banyaknya. Tak jumpa peni tengok. Ka'anna takbiratul ihram ma adrak. Okey, dah jumpa dah tu, nak jumpa dah tu. Ni. Atas sekali tu kan. Hadis ini juga dijadikan dalil. Okey. Wastudilla bihi ala anna man adraka al-imam raki'an lan tuhsab lahu tilka ar-rak'atu lil amri bi'itmami ma fatahu. Hadis ini menjadi dalil kepada sebahagian ulama, sesiapa yang sempat rukuk bersama dengan imam tidak dikira rakaat tersebut. Okey. Sebabnya kalau kita ibu-ibu dirahmati Allah, kalau kita masuk untuk salatul jamaah dan kemudiannya masa tu kita dapati imam sedang rukuk, kita pun Allahu Akbar, kemudiannya kita pun Allahu Akbar rukuk bersama dengan imam, adakah dikira rakaat tersebut? Dikira ke tak, Kak Riza dan ibu-ibu sekalian? Kita sempat rukuk dengan imam, dikira rakaat ke tak? Dikira. Dikira kan? Ya.
Okay, dikira. Tapi hadis yang kita bincangkan yang lepas menjadi dalil bahawasanya tidak dikira. Dan ini pendapat Abu Hurairah dan juga sebahagian ulama, dan dikatakan juga ini pendapat Al-Imamul Bukhari. Ini merupakan pendapat ulama hadis dalam mazhab Syafi'i iaitu Ibn Khuzaimah dan juga Ad-Dubai. Ibn Khuzaimah dan Ad-Dubai ini ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat kalau kita sempat rukuk bersama dengan imam, tidak dikira rakaat tersebut. Wa qawwahu, dan pendapat ini telah diperkuatkan oleh Syekh Taqiyuddin As-Subki, iaitu ulama-ulama terkemudian dalam mazhab Syafi'i. Jadi di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang ramai jugalah ulama yang kata sesiapa yang sempat rukuk bersama dengan imam tidak dikira rakaat tersebut. Dan saya tengok kalau ulama terkemudian ni, ulama sekarang-sekarang tapi dah meninggal lah, yang berpegang dengan pendapat kalau sempat rukuk tak dikira adalah Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami' Tirmizi, ulama tanah Hindi. Bagi beliau, sesiapa yang sempat rukuk dengan imam tidak dikira rakaat. Tapi jumhur ulama kata kira. Jadi tak payah bergaduh. Tapi ala kullin, sesiapa yang keliru, dia sempat tak sempat, kena anggap tak sempat. Masa dia turun, dia rasa macam masa tengah dia turun nak rukuk, imam naik, tak sempat. Dikira tak sempat. Ya. Itu kadang-kadang ada orang kira sempat je. Ya Allah, sempat je memanjang. Okey, sebab malas tambah rakaat lah tu. Bab mata yakumun nas idza ra'au al-imama indal iqamah. Muka surat 527. Bab kapan. Kayak kapan ke apa ni kan. Bila kita kena berdiri apabila melihat imam datang. Dia kalau kita nak terjemah ikut ni. Mata bilakah berdirinya orang apabila melihat imam ketika iqamah. Ini pening sebenarnya bab ini. Bab ini memang pening dan ramai orang keliru. Okey, kita tengok ya. Kak Liza, saya nak dengar Kak Liza lah baca hadis pada hari ini. Silakan Kak Liza. Ustaz nak baca daripada mula-mula hadatsana tu ke tak? Baca mula-mula lagi. Kalau boleh baca nombor 6 satu-satu dalam bahasa Arab, lagi lah elok. Tak arti Ustaz. Tak tahu nak sebut. Okey, Baca sila. tu. Haddatsana Muslimu ibnu Mula-mulakanlah Ibrahim. dah. Salah dah. Ibnu. Haddatsana Muslim. Ibnu Ustaz. Alah, siapa Salah. nak betulkan ni? Tak tahu Ustaz. Ni sebab dah lama tak baca lah, lupa ni kan. Yang dia mula kepala dia tu apa dia tahu lupa dah ya Allah. Siapa nak tolong Kak Liza? Sila. Tak ingat Ustaz. Apa dia? Syafini pun tak ingat. Tu Kak Lina tulis dah tu wabihi Kak qala. Lina. Kak Lina ada tulis. Wabihi Terlupa. Okey, sila Kak Liza. Kita kena sebut hadatsana lagi tak Ustaz? Kak lupa semua. Betul lah. Wabihi qal haddatsana. qal haddatsana Muslimu ibn Ibrahim maqala. Haddatsana. Berhentilah dulu. Tak cantik lah Ibrahim maqala. Haddatsana Muslim bin balik. Ibrahim. Wabihi qala haddatsana Muslimu ibn Ibrahim qala. Macam tu. Haddatsana Hisham qala. Haddatsana Hisham. Hisham qala kataba ilayya Yahya an Abdullah ibni Yahya bin dia tak ada Yahya bin Kasir. Tak ada. Dia terus je, okey? Okey. An Abdullah ibni Abi Fatadah. Balik. An Abdullah ibni Abi Qatadah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salatu fala taqumu tak boleh baca idza uqimatis salatu fala. Tak cantik. Solah berhenti betul fala. Dia akak baca ni, akak bila baca hadis,
Ah, Hadis dengan percakapan. Jadi kita baca tu tak macam kita faham. sebut. Sebab tak faham Sebab tak masalah. faham kan? Okey. Bila kita baca hadis, kita baca macam kita bercakap. Tu pasal nak bercakap Ah. tu tadi. Contohnya macam ni Kak. Iza uqimatis salah. Macam tu. Okey. Idza Jangan baca uqimatis macam baca solah. Quran. Itulah sebab. Okey, baik Kak. Cuba insya-Allah Kak. Iza uqimatis salah. Idza uqimatis solah fala Ah, taqumu. Betul? Betul betul. tak? Fala taqumu hatta tarau hatta tarawni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit perut Kak Aliza hari ni. Okay, jadi ibu-ibu pun kena baca hadis tu dalam keadaan bersahaja macam tu lah. Okay, contoh je saya baca ibu-ibu dengar Wabihi call. Sebab itu dari awal tu memang dia macam percakapan je. Dia nak cerita pada orang. Lepas tu baru ditulis hadis ni. Wabihi call. Hadasana Muslim bin Ibrahim. Qala hadasana Hisham. Qala kataba ilayya Yahya ibn Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni. Macam tu. Maknanya baca dalam keadaan bersahaja je. Tak payah kita nak baca ni kan. Okey, boleh. InsyaAllah. Sekarang ni ibu-ibu sekalian saya ingat ada satu kelas tu. Dulu-dululah sebelum PKP saya ajar. Ini hadis Nabi. Semua kena ingat ni. Pendek je. La taghdab. Orang-orang mengikut. La taghdab. 4-5 orang je. La taghdab. La taghdab. Tulis lagi. Baca. Okey, kalau untuk perempuan macam mana? La taghdabi. La taghdabi. Lu ulang. 3-4 kali kelas ulang tak ingat-ingat juga. Okey, apa maksud jangan marah dalam bahasa Arab? Tak ingat dah. Hai, baru je ulang banyak kali minggu lepas kan? Okey, ulang lagi. Minggu depan tanya lagi, tak ingat juga. Lepas tu sebut. Lepas tu orang kata satu benda saya tak boleh lupa lah. Dia kata, lidah Ustaz ni lembut sangat sebut. Kami ni kerah nak sebut latar dok tu macam mana. Okey, fine. Jadi sebenarnya boleh. Sebab saya tengok ada orang muda kan dia menyanyi lagu Arab dulu. Apa lagu Arab yang popular dulu? Saya ingat jadi fenomena dulu. Boleh sebut tu memang fasih lidah Arab dia tu. Lebih fasih daripada kita lagi sebab dia menyanyi kan. Sebenarnya boleh. Cuma macam mana cara dia tu je lah ya. Okay. Okay, baik. Sekarang ni nak kena minta Kak Ana pula ni. Kak Ana. Nanti Kak Ana baca hadis. Tapi saya nak tanya Kak Ana dulu. Siapakah guru Al-Imamul Bukhari dalam hadis ini? Ini soalan yang sama je saya tanya. Tapi nak kena tahu juga. Mana Kak Ana ni? Ada Ustaz, Kak Ana ada ni. Siapa Tok Guru Imam Bukhari Kak? Muslim bin Ibrahim. Masya Allah, terima kasih. Dan siapakah sahabat Nabi dalam hadis ini? Sahabat Nabi dalam hadis ni jajab an Abdullah bin Abi Qatadah. Betul Hmm. ke? Ah, An Abi. Betul ke nama dia tu Ustaz? An Abdullah bin Abi Qatadah. okay. Ada lagi ke Tapi namanya? Abdullah bin Abi Qatadah tu nama sahabat. Dia gini Kak. An Abdullah bin Abi Qatadah daripada Abdullah bin Abi Qatadah an abihi. Dia ambil hadis tu daripada bapa dia. Siapakah bapa Abdullah Oh, bin Abi Qatadah? Yahya bin Abi Kasir. Jauh tu Kak lari tu Kak. Bukan Okay ayah Kak. dia. Soalan mudah je Kak. Nama dia adalah Abdullah bin Abi Qatadah. Siapakah Ha. nama siapakah nama ayah Abdullah bin Abi Qatadah? An Abi Terperangkap. Ustaz tu lah, Ustaz tanya dah bela dah. Dah Saya terperangkap keliru. dah. Kak Ana. Okey, Kak Ana saya tanya balik Kak Ana Okey, hadis ini diambil daripada Abdullah bin Abi Qatadah. Siapakah nama bapa Abdullah bin Abi Qatadah? Oh, Abi Qatadah lah anak saya yang Ah, jawab.
Abi Qatadah lah. Anak saya yang jawab Ustaz, dia dengar. Nak jawab. Dia macam soalan, okey, nama saya Muhammad Zulkhairi bin Muhammad Nur. Siapakah nama ayah saya? Muhammad Nur lah nama ayah saya kan. Okey. Jadi ibu jangan keliru soalan macam tu. Okey, baik. Kita tengok pada hadis balik kata Nabi SAW, "Idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni." Apabila solat telah diiqamatkan, maka janganlah berdiri sehingga kamu melihatku. Dia dalam hadis ni kita kena jangan keliru dengan perkataan idza uqimah kerana ia boleh membawa dua maksud. Maksud yang pertama adalah iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu maksud yang pertama. Dan ada maksud yang kedua iaitu solat telah didirikan. Jadi dia kena tengok konteks ayat. Konteks ayat tu merujuk kepada iqamat ke ataupun solat telah didirikan. Okey, baik. Dan sekarang ni kita hari ni insya-Allah kita tamatkan buku ni, akan datang kita masuk buku bab yang ketujuh. Ya Allah, alim-alim belaka dan ibu-ibu sekalian. 4-5 kitab dah habis rupa-rupanya ya. Ada satu kitab je kita tinggal kot, satu jilid. Ini isu bila sebenarnya kita kena berdiri apabila iqamat. Bila sebenarnya. Okey, sekarang ni kita tak payah tengoklah perbahasan hadis yang panjang lebar tu. Nanti akan pening kita. Kita tengok terus ke depan iaitu kata Al-Imamu Malik. Okey. Al-Imamu Malik. Nampak? Sekejap ya, saya nak buang jap. Ni. Wa qala Malikun fil Muwatta. Alamak, macam mana ni? Saya pening susunan dia. Muka surat 529 tu ke Ustaz? Betul dah. Muka surat 529, perenggan yang kedua tu kan. Perenggan yang kedua. Wa qala Malik fil Muwatta. Berkatalah Al-Imam Malik bin Anas di dalam Kitabul Muwatta. Ibu-ibu tolong tanda Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Ya. Al-Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau digelar sebagai Imam Madinah dan beliaulah guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak pandangan Imam Syafi'i menyalahi pandangan Al-Imam Malik rahimahumallah ya. Okey. Apa kata beliau? Lam asma' fi qiyamin nas hina tuqamus salah bihaddim mahdud. Pada saya tak pernah dengar lah, saya tak pernah jumpa mana-mana hadis ke apa ke yang menceritakan bilakah kita kena berdiri apabila lafaz iqamat dilaungkan. Imam Malik kata dia tak jumpa maklumat yang details menyatakan bila kita kena berdiri ketika iqamah. Cumanya kata beliau, illa anni arazalika ala taqatin nas. Cuma saya rasalah dia tengok kepada orang masing-masing. Kalau orang tu dia tak larat, dia berdiri awal. Kalau orang tu larat, dia berdiri lambat. Kalau orang tu duduk belakang lagi, dia berdiri awal untuk masuk dalam saf. Kalau orang dia duduk depan dah, tak apa nak berdiri lambat. Dia kata, dia tak jumpa satu had yang betul bila kena berdiri. Cumanya, dia bergantung pada orang lah. Kerana fa'inna minhumus saqila wal khafif. Ada orang yang badan berat, ada orang yang badan dia steady je. Jadi itu kata Al-Imam Malik bin Anas. Okay. Cumanya kata beliau lagi, wa zahabal aksarun. Saya keliru. Itu adakah itu pandangan Imam Malik? Kalau ikut buku ibu sekalian tu dia macam kata Imam Malik. Saya rasa macam bukan. Boleh saya cek ke macam mana saya nak cek ya benda ni? Al-Muwatta. Al-Muwatta. Dia ada satu tempat saya boleh cek sebenarnya. Al-Muwatta. Al-Maktabatus Syamilah. Okey, kita tengok sekejap ibu-ibu. Minta maaf ya. Sekejap je. Okey. Okey, ada tak ada ni? Wa amma qiyamun nas. Ada pun. Inilah kata Imam Malik tu kan. Kata Al-Imam Malik. Mana ni? Ni susah ni. Dia bukannya kat sini masalahnya.
Itu mana satu? Ini masalah di sudut internet lah masalahnya. Internet pula sudut laman web dia. Pastikan sebenarnya betul lah kat sini lah. Tengok tak? Tengok tak ibu-ibu sekalian? Sekejap sorry. Okey, sorry. Masalah internet. Kalau ibu-ibu tengok dalam buku ibu-ibu tu, muka surat 529 kan? Dia kat peringkat kedua Imam Malik tu penuh sampai habis kan? Saya belum mendengar batasan tertentu. Sampailah hingga iqamat selesai dikumandangkan. Betul tak? Itu statement daripada Imam Malik kan? Ya, ya betul. Sebenarnya bukan. Buku ni Oh, silap. Buku ni silap. Ni kena beritahu balik pihak penerbit buku ni, Pusaka Imam Syafi'i. Biasalah kesilapan tu biasa. Tak perlu diperbesarkan pun. Yang betulnya, dia hanya sampai pada ayat dan ada pula yang cekatan. Nampak tak? Dan ada pula yang cekatan. Kerana ada di antara mereka yang lamban dan ada pula yang cekatan. Okey, jumpa. Situ je, sampai situ je ucapan Imam Malik. Yang mayoritas ulama' berpendapat tu, itu bukan kata Imam Malik. Ni silap. Kesilapan yang berlaku dan sebenarnya sebab dia keliru dengan tulisan Imam Ibn Hajar ni lah. Ibn Hajar ni nak berhenti kat mana sebenarnya? Dia sebab ulama' dulu dia tak ada pengikat kata. Sepatutnya dia buat pengikat kata kan. Kita jumpa kat mana dia berhenti. Jadi ini ayat ni ayat lain pula. Okay. Jadi Imam Malik kata saya tak tahu bila orang kena berdiri sebenarnya. Tapi saya tengok pada pandangan saya lah. Dia bergantung pada orang tu sendiri. Sebab ada orang yang sakil. Sakil tu kalau ibu-ibu tengok dia tulis lamban. Artinya ada orang yang berat badan. Sekatan tu artinya ada orang yang badan dia steady, kurus. Boleh berjalan laju. Okay. Kata Ibn Hajar, wa zahabal aksarun. Yang mayoritas ulama' tu itu kata-kata Ibn Hajar. Pengarang kitab kita ni, bukannya Imam Malik. Cuma kebanyakan ulama' menyatakan, okey, nampak ibu? Tolong buat catatan ni. Kak Liza, tolong buat catatan. Sekiranya imam sudah bersama mereka dalam masjid, maka mereka jangan berdiri sehingga tamatlah iqamat. Okey, saya buat. Bila kena berdiri? Bila kita kena berdiri semasa iqamah. Okey, dia kena tengok kepada situasi. Satu, okey. Kalau imam sudah ada dalam masjid bersama jemaah, maka kita berdiri selepas tamat iqamah. Imam dah ada dah. Imam dah ada kat belakang dah. Atau imam ada kat depan. Bukannya imam sembunyi dalam bilik. Ada cantiknya imam duduk dalam bilik, itu cantik. Imam duduk dalam bilik. Tapi kalau imam dah ada dengan kita je, surau tu surau kecil je, bukan ada bilik-bilik apa kat depan, maka makmum berdiri selepas tamat iqamah. Okey, nampak? Okey, satu. Wa'an Anas pula berdiri ketika ucapan qad qamatis solah. Ni. Anas bin Malik berdiri ketika ucapan qad qamatis solah. Ada ulama' kata kita kena berdiri ketika ucapan qad qamatis solah. Okey. Itu pandangan kedua. Pandangan ketiga pula yang disampaikan oleh Sa'id bin Al-Musayyib ataupun boleh baca Al-Musayyab, dua-dua betul ya. Kalau buku ibu tu muka surat 259 pada perenggan yang keempat daripada Sa'id bin Al-Musayyab ataupun Musayyib. Guru saya kata yang betulnya Musayyab, tapi ada guru saya lain kata Musayyib lagi cantik sebutan dia. Okay, tak apalah mana-mana pun. Okay. Apabila muazzin naungkan Allahu Akbar, maka kita wajib berdiri. Okay. Apabila muazzin laun Allahu Akbar. Apabila menurut Sa'id
bin Al-Musayyab. Saya tolong ibu buat catatan juga. Apabila muazzin melafazkan Allahu Akbar, kita wajib berdiri. Okey, satu. Wa iza qala hayya 'alas salah, apabila muazzin kata hayya 'alas salah, kita wajib membetulkan saf. Okey. Apabila muazzin sebut la ilaha illallah, dah tamat. Okey. Dan apabila muazzin tamat iqamat, imam terus takbir takbiratul ihram. Okey, nampak tak? Itu perincian daripada Sa'id bin Musayyib. Bila muazzin kata Allahu Akbar, terus berdiri. Sampai hayya 'alas salah, betulkan saf semuanya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus. Itu Sa'id bin Al-Musayyab. Okey. Tapi kalau menurut Al-Imam Abu Hanifah, okey, menurut Imam Abu Hanifah lain sikit. Dan pelik. Pelik dan kita tak setuju lah kot. Kita mesti berdiri. Okay, kita mesti berdiri ketika hayya 'alas salah. Muazzin sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ya. Muazzin sebut hayya 'alal falah, semua berdiri. Semua berdiri. Dan ketika muazzin laun, ketika muazzin melafazkan qad qamatis salah. Ya, qad qamatis salah, imam terus takbiratul ihram. Ya, ketika muazzin melafazkan qad qamatis salah, imam terus takbiratul ihram. Itulah catatan tu. Habis semua saya buat untuk ibu-ibu sekalian. Tak apalah. Untuk ibu-ibu kita sanggup bercakap sambil menulis. Okey, ada 4 tu. Okey, kembali masuk dalam grup insya-Allah. Itu tapi bagi jumhur ulama, dia tengok kalau imam sudah berada dengan kita di masjid, jangan berdiri sehinggalah muazzin selesai iqamah. Sampai selesai iqamah. Okey. Tapi ada penjelasan lagi, sekiranya imam tidak ada dalam masjid. Jika imam tidak ada dalam masjid, tambahan. Kita terlepas tambahan ya. Mana nombor 5. Jika imam belum berada dalam masjid atau imam berada dalam bilik, berada di dalam biliknya, maka makmum usahlah berdiri sehinggalah nampak imam. Sebagaimana hadis yang kita bincangkan ini, jangan kamu berdiri sehinggalah kamu nampak saya. Jadi kalau imam duduk dalam bilik dia, muazzin dah habis dah iqamat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dah habis iqamat. Imam tak keluar-keluar lagi. Rupanya imam pening, mana mic tak jumpa-jumpa mic ni. Ataupun imam pening, mana jubah dia nak sarung. Pakai jubah tu tak kena, pakai jubah ni sendat, pakai jubah ni besar sangat. Jadi makmum duk tunggu kat luar bila imam nak keluar ni. Jadi kalau selagi mana imam belum keluar, jangan berdiri lagi. Duduk je. Walaupun telah tamat iqamah. Imam keluar je, nampak imam. Terus berdiri. Itu pada pandangan jumhurul ulama. Okey, itu pada muka surat 530 kan? Okey, nampak ibu-ibu? Jadi sekarang ni, tapi kita tengok dulu. Kita tengok dulu ulasan-ulasannya, kemudian barulah saya nak buat rumusan pada ibu-ibu sekalian. Dipanggil sebagai Al-Khulafah Al-Khairiyah nama dia. Iaitu khulasah daripada Zulkhairi. Itu je lah. Bukannya nama apa pun. Okey. Kalau kita lihat dalam satu hadis yang lain, riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Nampak tak muka surat 530 tu yang teks Arab tu? Kata Jabir bin Samurah, anna Bilalan radhiyallahu an kana la yuqimu hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Nabi Bilal radhiyallahu an tidak akan iqamat sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Okey, jadi di situ sebenarnya dia ada dua.
ada riwayat yang menyatakan Nabi tak keluar lagi sehingga iqamat habis. Okey. Cuba tengok kata Qurtubi itu. Zahir hadis di atas menunjukkan bahawasanya iqamat salat dilakukan sebelum Nabi keluar daripada rumah. Masa bila dah mula iqamat tu Nabi tak keluar lagi dari rumah baginda. Tapi ada riwayat pula menyatakan Bilal akan iqamat apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Jadi macam mana ni nak faham ni? Bilal iqamat masa Nabi keluar ke ataupun masa Bilal iqamat Nabi belum keluar lagi? Mana satu? Maka kata Ibn Hajar wa yujma'u bainahuma, kita gabungkan kedua-dua hadis tersebut. Nampak tadi Ibu dalam buku 530 tu, akan tetapi kedua hadis tersebut dapat dijalinkan, dapat diharmonikan dengan menyatakan Bilal sentiasa memerhatikan bila Nabi SAW nak keluar. Okey. Ketika beliau melihat Nabi Muhammad sudah keluar, dengan segera beliau mengumandangkan iqamat. Masa tu orang tak nampak lagi Nabi. Masa tu orang tak nampak. Bila nampak je macam Nabi nak keluar, macam pintu dah terbuka dari rumah Nabi, Bilal terus iqamat. Masa tu orang lain tak perasan. Sebab orang lain tengok ke depan. Orang lain tengok ke depan. Bilal duduk intai-intai rumah Nabi. Dia nampak je pintu terbuka. Bilal pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus iqamah. Jadi itu maksudnya, sebenarnya Bilal bin Rabah radhiyallahu an memang akan iqamah apabila nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ataupun sampai keluar dari rumah ataupun sampai di masjid, ya. Okey, kita tengok lagi riwayat yang lain. Riwayat yang lain daripada Ibn Shihab, apa katanya? An-nas, yang bawah sekali 530, An-nas kanu sa'ata yaqulul muazzin Allahu akbar yaqumuna ila salah. Fala ya'tiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maqamahu hatta ta'tadila as-sufuf. Bahawasanya ketika muazzin mengumandangkan Allahu Akbar, mereka pun berdiri semuanya untuk salat. Bila Nabi sampai tu, soft semuanya dah okey dah. Dia juga kata macam tu. Ya, muazzin sebut je Allahu Akbar, semua berdiri. Bila Nabi sampai, soft semua dah okey dah. Okey, ada hadis kata macam tu pun tak? Mana satu kita nak pegang ni? Okey. Ada hadis yang menyatakan uqimatis salah fasawwan nasu sufufahum fakharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saat iqamat dikumandangkan, maka jemaah meluruskan saf. Lantas barulah Nabi Muhammad keluar. Ada yang kata jemaah dah bina saf dulu. Dah bina saf semuanya baru Nabi keluar. Sedangkan hadis yang kita bincang, jangan berdiri sehingga nampak saya keluar. Hadis ini pula kata Nabi Muhammad tak keluar lagi, orang dah susun saf dah. Mana satu yang betul ni? Dah keluar ke tak keluar lagi? Jadi kalau ibu-ibu tengok semua tu, memang ibu-ibu akan kepeningan dibuatnya. Okey, contoh lagi. Kita tengok lagi hadis yang memeningkan kepala kita ni. Uqimatis salah, salat telah diiqamatkan, faqumna, maka kami pun berdiri. Yang bawah sekali 531. Fa'addalna sufuf, maka kami betulkan saf qabla an yakhruja ilayna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad keluar lagi. Yani sebelum Nabi Muhammad sampai, kami dah betulkan saf dah. Faqama maqamahu, lepas tu baru Nabi datang dan Nabi pun masuk ke dalam saf, masuk dalam saf, duduk di tempat tu imam. Jadi ibu-ibu sekalian, di sini kita pun mula pening dah mana satu yang kita nak pegang sebenarnya. Adakah kita berdiri sebelum imam sampai? Adakah kita berdiri selepas imam sampai? Ataupun sebenarnya bilakah kita kena berdiri? Okey. Jadi di sini pening sikit lah nak tahu jawapan dia kan. Kita tengok lagi yang lain ni. Ada kali ikut Ibn Hajar tu. Dia kata apa dia? Yang muka surat 532. Hadis inilah yang dikritik oleh Nabi. Kami telah berdiri untuk solat. Kami dah susun saf sebelum Nabi keluar lagi. Maka Nabi pun kata, jangan kamu berdiri sehinggalah kamu nampak aku. Okey. Jadi ceritanya begini ibu sekalian, minta maaf. Saya baca semua tu supaya ibu ada maklumat kasar.
Dan sekarang kita nak hubung jalinkan. Sebenarnya manakah pendapat yang boleh kita pegang, ya? Okey, begini. Pertamanya ibu-ibu sekalian, tidak ada satu ketetapan yang jelas yang boleh dipegang oleh semua ulama, yang boleh dipegang oleh semua orang dan orang boleh dakwa. Inilah pandangan yang paling tepat. Berdiri masa hayyanas salah, ataupun berdiri masa qarqamatis salah, ataupun berdiri selepas iqamah, ataupun berdiri semasa awal iqamah. Tidak ada satu ketetapan yang terlalu jelas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, satu. Itu kita pegang dulu. Sebagaimana kata Al-Imam Malik rahmatullahi alaih. Okey. Yang kedua adalah ada satu keterangan yang jelas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membenarkan orang berdiri sehinggalah nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Jangan berdiri lagi. Jadi tindakan sahabat Nabi dah betulkan saf sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, itu salah. Itu silap, ya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana kata jumhurul ulama, kalau imam sudah berada dengan kita, imam duduk mana? Kat belakang-belakang tu je. Ataupun imam ada ni duduk saf depan. Duduk tunggu bila nak iqamat. Dah tak sabar nak naik jadi imam dah ni. Okay. Jadi kalau imam sudah berada dengan kita, maka kita berdiri. Okay, sorry saya jelaskan. Ibu-ibu kena clear dua benda ni. Apabila imam sudah bersama dengan kita, dan masa tu kita, orang lelaki terutamanya, sudah berada dalam saf yang pertama. Kaum ibu pun sama, duduk saf yang pertama dah. Maka kita berdiri apabila iqamat telah selesai dikumandangkan. Boleh nampak Saya ulang balik. Kalau imam ada bersama dengan kita, kita nampak tu imam ada dekat kita, maka kita masa tu duduk di saf yang pertama, kita berdiri apabila iqamat selesai dikumandangkan. Okey, boleh? Syafi ni boleh faham, ya? Faham, Ustaz. Yang kedua, sekiranya imam ada bersama dengan kita tapi kita duduk di belakang. Mungkin kita nak masuk saf pertama tapi penuh orang duduk bersila kan? Jika imam yang iqamat telah dikumandangkan, kita duduk di saf belakang dan kita nak berebut saf yang pertama, kita boleh berdiri awal sebelum iqamat selesai dikumandangkan kerana kita mengejar saf yang pertama. Okey, boleh? Okey. Yang ketiga, sekiranya imam ada bersama dengan kita ataupun imam tidak ada bersama dengan kita, kita baru masuk ke dalam masjid dan kita belum lagi solat sunat tahiyatul masjid ataupun solat qabliyah, maka kita tidak perlu duduk kerana cara menghormati masjid adalah dengan solat. Jadi solat zuhur yang kita nak kerjakan nanti, ia dinamakan sebagai solat tahiyatul masjid. Okay, boleh? Kalau kita baru masuk, tak kiralah qomat baru kumandang ke, qomat dah tengah ke, kita tak perlu duduk. Kita berdiri je, terus masuk dalam saf kerana kita belum mengerjakan solat. Okey, boleh nampak? Okey. Yang keempat, sekiranya imam tidak ada bersama dengan kita, ya, sekiranya imam tidak ada bersama dengan kita dan imam hanya keluar apabila iqamat telah selesai, maka kita berdiri apabila nampak tu imam. Ya, imam duduk dalam bilik ni. Kita pun duduk lagi. Iqamat dah selesai dah. Imam tak keluar-keluar lagi kan. Nampak je imam keluar, walaupun imam baru je kita nampak, belum lagi duduk di tempat tu imam, maka kita pun terus berdiri kerana kita telah nampak tu imam datang. Okey, boleh? Sekiranya imam jadi pening. Saya nak sebut satu lagi tapi jadi pening pula. Sekiranya imam tidak ada bersama dengan kita, kemudiannya imam keluar awal sebelum iqamat tamat, sedangkan kita sudah berada di saf yang pertama, maka kita berdiri apabila iqamat selesai dikumandangkan. Wallahu a'lam. Boleh jelas ke ibu? Saya duk sebut Al-Khulasah Al-Khairiyah Yang nombor tadi tu. 5 ni Ustaz, tak sempat tulis. Sekiranya imam tak ada dengan kita?
Sekiranya masa tu imam duduk dalam bilik kan? Imam duduk dalam bilik. Masa muazzin sebut, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam pun keluar. Imam pun keluar masa tu. Masa tu kita duduk saf yang pertama. Bila kita nampak imam keluar, kita tak perlu berdiri lagi. Sampailah imam selesai. Sehinggalah muazzin selesai. Allah Akbar, la ilaha illallah. Barulah kita berdiri. Okay. Kalau dia tak di soft pertama, dia boleh buat yang macam tadi ke Ustaz? Dia boleh bangun awal. Betul. Kalau dia bukan duduk saf pertama, dia terus berdiri untuk rebut saf yang pertama. Ustaz, untuk yang kalau nak rebut soft pertama tu, dalam perkataan yang mana-mana pun boleh. Maksudnya dia, ataupun ada spesifik waktu Tak ada. hayya 'alas solah ke? Tak ada. Tak ada. Sebabnya nak tak nak kita kena ni lah. Kita kena bersungguh untuk dapat saf yang pertama tu kan. Okay. Macam tadi saya dah cop dan nak saf pertama tu. Saya jalan dah. Saya duduk tengah saf dah. Tiba-tiba ada seorang haji tu piuk masuk. Sedihnya Allah. Mentang-mentang saya tak larat nak berjalan laju, dia potong. Tapi saya sedih bukan saya geram dengan Tuan Haji tu. Itu kena berebut lah kan. Kena berebut lah. Cuma ceritanya saya dah nak ke depan. Tapi saya sakit kaki nak jalan laju. Tak boleh. Dia potong, dia ciluk kat tengah. Tak apa. Saya baik dengan Haji tu. Saya kata siap. Satu masa nanti saya akan ciluk Tuan Haji tu. Merebut untuk saf yang pertama. Fasabiqul khairat. Ada fadilat tertentu ke Ustaz waktu berdiri tu jika kita dah pun di saf yang pertama? Fadilat tertentu ke waktu berdiri tu jika kita dah di saf pertama? Tak ada fadilat tertentu Kak. Tak adalah bila kita berdiri tu tiba-tiba kita dapat puasa apa-apa Okay. Ataupun pahala sekian-sekian, tak ada. Cuma dia berperbincangan tentang manakah yang lebih menuruti sunnatun Nabi SAW. Itu maksud dia. Bab yang ke-23 kita dah bincang. Dia sama dengan perbincangan sebelum ni dan kita tak perlu ulangi. Kita terus masuk bab yang ke-24 ya. Cari dulu. Ustaz, kalau untuk kes tadi macam kalau muslimat dia tak nampak imam, kalau dia ikut makmum jemaah lelaki tu dikira mengikut sunnah juga ke macam mana Ustaz? Dia kalau tak ikut, dia tak dengar imam, dia tengoklah Dia tak kalau nampak dia kan? Kalau, kadang-kadang tak nampak, maka boleh dia berdiri setelah tamat iqamah. Sekiranya dia sudah berada di saf yang pertama, berdiri setelah tamat iqamah. Kalau dia berada di saf belakang, dia boleh bergerak ke depan untuk berebut saf yang pertama. Tapi Ustaz, mana saf yang terbaik untuk wanita sebenarnya? Pertama ke yang ke belakang? Ibu, zaman boleh bagi sekarang tahu? Ustaz kata depan. Oh, Sebab ingat tertutup. lagi Syafini. Barakallahu fikum. Zaman sekarang depan lah. Kalau Zaman-zaman dulu dulu, kanak-kanak perempuan kan, kalau dahulu sebab dia tak ada pengadang. dia tak ada penghadang dan dia dekat. Ya, Dia kalau dekat. tak ada penghadang tapi jauh tak apa. Ni tak ada penghadang, dia dekat dengan orang lelaki sebab masjid tak besar. Macam Masjid Shah Alam pun tak ada penghadang juga antara lelaki dan perempuan. Tapi dia jauh kedudukan dia, masjid tu besar. Masjid Shah Alam ni kalau kita sampai, kita baru nak ambil wuduk dan orang telah iqamat, sampai-sampai ke atas tu, kita dah terlepas 2-3 rakaat dah. Itulah saya pun pening kalau nak pergi Masjid Shah Alam. Malas nak pergi. Sebab dia jauh, dia punya tempat ambil wuduk dengan tempat solat dia. Tarawih pun saya tak pernah setakat ni pergi solat tarawih di Masjid Shah Alam. Kerana kereta terlalu banyak, sesak. Dan 10 malam terakhir katanya sentiasa hidup. Masya Allah ya, Masya Allah. Hebatlah. Siapa yang memang nak duduk iktikaf saja tu Masya Allah. Sangat hebatnya. Baik. Kita pun dah nak Ramadan ni ibu sekalian. Allah Akbar, saya pun tak sabar untuk menghadapi bulan Ramadan ni. Dengan satu semangat yang tinggi. Nak berbuka puasa sikit je. Sebab target nak jadi kurus sikit. Itu pun target Islami. Target yang bagus sebenarnya. Okey, baik. Jadi ibu sekalian, kita terus ke depan
Dulu-dulu solat belakang. Okey. Masuk dalam bab yang ke-24 muka surat 536. Bab hal yakhruju minal masjidi li'illatin. Bab adakah boleh kita keluar dari masjid kerana ada apa-apa sebab. Okey. Hadis ini diriwayatkan daripada guru Bukhari namanya Abdul Aziz bin Abdillah. Abdul Aziz bin Abdillah. Okey, hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi namanya Abdul Aziz bin Abdillah tu guru Bukhari. Sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa kata Rasulullah? Apa cerita Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa qad uqimatis salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar setelah iqamat telah dikumandangkan, wa uddilatis sufuf, dan saf-saf telah disusun. Orang dah habis iqamat dah. Saf dah tersusun rapi dah. Tiba-tiba Nabi keluar. Jadi sorry. Silap ya. Nabi keluar setelah orang iqamat dan saf disusun kan. Nabi pun keluar lagi solat lah ni. Hatta iza qama. Artinya masa Nabi keluar, orang iqamat, orang pun pakat betulkan saf bila nampak Nabi itu. Hatta iza qama, sehinggalah apabila Nabi berdiri di tempat imam fi musalla, Nabi pun intazarna. An yukabbir. Saya silap ya. Bila Nabi berdiri, kami pun tunggu untuk Nabi takbir. Intazarna an yukabbir. Kami tunggu Nabi takbir. Insarafa. Tiba-tiba Nabi berpaling. Tiba-tiba Nabi berpaling dan Nabi pun kata, ala makanikum. Kamu semua tunggu sekejap. Famakasna ala hayatina. Kami pun duduklah macam tu di tempat kami. Hatta kharaja ilaina, sehinggalah Nabi datang balik dalam keadaan yantifu ra'suhu ma'an wa qadir tasada. Dalam keadaan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam basah, ada rambut ada basahan sikit, Nabi baru je mandi wajib. Okey. Jadi apa ceritanya ibu-ibu dirahmati Allah? Ini cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar balik dari masjid kerana Nabi terlupa untuk mandi wajib, dan benda ini berlaku bila? Berlaku dalam salatul subuh. Okey. Jadi ini menunjukkan boleh kita keluar dari masjid apabila ada sebab-sebab tertentu. Okey. Sedangkan hadis yang ibu-ibu tengok dalam muka surat 537 bawah sekali itu kan. 537 bawah sekali itu, la yasma'un nida'a, tidaklah mendengar an-nida'a fi masjid, tidaklah seseorang mendengar azan di masjid, thumma yakhruju minhu, kemudian dia keluar, illa li hajatin, kecuali kerana ada hajat, thumma la yarji'u ilaihi illa munafiq, kemudian dia tidak kembali ke masjid melainkan dia orang munafik. Artinya kalau orang dia keluar dari masjid tanpa ada sebab, kemudian dia tak patah balik ke masjid untuk salat jemaah, itu orang munafik. Itu larangan yang tegas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh keluar setelah azan dikumandangkan. Tak boleh. Setelah azan ke setelah iqamat. Tak boleh keluar ya. Setelah azan. Dan di situ kalau kita lihat atas sedikit, okay, kalau ibu-ibu tengok atas sikit tu yang muka surat 537, perenggan atas sekali, baris ketiga dari bawah. Okay. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah melihat ada seorang lelaki keluar daripada masjid setelah azan. Faqal, amma hadha faqad asa Abul Qasim. Orang yang ini telah derhaka kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Pemimpin mana ni? Rasulullah. Rasulullah. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar dari masjid ni setelah azan, ia derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia keluar, jadi hadis ini menunjukkan kita tak boleh keluar setelah azan. Tapi tengok-tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar walaupun telah iqamat, menunjukkan boleh keluar jika ada sebab. Apa sebabnya?
wuduk batal ataupun ya macam Nabi tadi, Nabi tak mandi wajib lagi, asal sakit perut, keluar je lah. Keluar-keluar pergi toilet, tak ada air pula kat masjid ni, balik rumah. Tak ada masalah. Jadi masalahnya tu. Dia tak boleh keluar tanpa ada sebab. Ataupun dia keluar cepat. Dia keluar cepat kerana alamak, rupa-rupanya dia datang singgah di masjid lah nak solat. Dia orang yang soleh. Anak muda yang soleh dia nak solat. Sangkanya bas nak balik ke universiti dia ni dalam pukul 10 malam. Dia tengok jam, pukul 9 lah bas. Kalau dia keluar lepas azan. Isyak pun dah sekarang dalam 8.40 kan. Dia dengar 8.40 azan tu, dia check sajalah. Check tiket bas ni pukul berapa ni. Pukul 9 tiket bas, pukul 10. Kalau dia keluar dari masjid pada masa tu, ayah dia hantar terus pergi ke stesen bas, boleh ke keluar tu? Jawabnya boleh. Jangan sekali-kali guna alasan, tak apa, solat dulu, insya-Allah bas tu tiba-tiba dia tak boleh bergerak. Bas tak boleh bergerak, kita sampai je, kita naik je bas, baru bas boleh bergerak. Allah jaga bas tu. Tak boleh macam tu ibu-ibu sekalian. Kalau betul dia berlaku memang dia wali lah. Tapi realitinya takkan berlaku lah. Bas akan bergerak, akan tinggalkan kita. Nah, masa tu kita akan menangis lah. Ya? Terpaksa lah ayah cari tiket bas baru ataupun cari tiket kapal terbang untuk balik universiti. Esok dah nak mula belajar lah masalahnya. Okey, jadi tak payahlah kita nak jadi wali sangat. Kalau tengok-tengok tiket bas pukul 9, kita masa tu duduk di masjid dengan azan, keluar terus pergi kejar bas. InsyaAllah dimaafkan oleh Allah kerana ada sebab. Ataupun kerana kita nak solat di tempat lain. Boleh juga. Okey. Sakit perut tu tak apa ya. Kak Syidah sakit perut balik-balik rumah sebab balik rumah sebab tak ada air di masjid, kemudiannya dah lewat dah ni. Solat di rumah je lah. Okey. Ataupun dia nak solat di masjid lain. Dia dengar kuliah maghrib tu di masjid mana tu? Di masjid Nurul Iman. Dengar. Habis kuliah maghrib, isyak. Dia pula, alamak. Dia nak pergi solat tempat lain pula. Sebabnya ada Syekh Sudais akan solat di masjid berdekatan dalam 5 minit je daripada Masjid Nurul Iman. Dari Masjid Nurul Iman. Dia pun keluar masa azan sebab dia nak pergi masjid lain. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Kerana dia keluar untuk pergi solat juga. Cuma solat di tempat yang lain. Boleh, tak ada masalah. Jadi dia tengok. Kenapa nak keluar? Kenapa tak keluar? Kenapa nak keluar? Kalau niatnya memang ada tujuan yang dibenarkan, boleh. Tapi kalau tujuannya mengarut, saja nak keluar. Tak ada sebab apa pun. Lagi lepak kat kedai je. Memang itu derhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ataupun dia keluar masa iqamat. Habis dia iqamat, naik seorang tu imam. Aduh, imam ni pula jadi tok imam. Kenapalah tak ada orang lain yang tok imam. Tok imam ni memang kita tak setuju dia. Perangai dia tu kita tak setuju. Isterinya tak pakai tudung. Anaknya pun sama. Dating orang sana, dating orang sini. Dia pun tak peduli dengan anak dia. Dia tengok jadi imam. Aku tak setuju dengan imam ni. Dia pun keluar. Dia solat kat rumah. Kerana dia terprotes dengan imam tersebut. Adakah dibolehkan? Jawabnya dibolehkan. Cuma jangan dia ajak ramai-ramai dah. Oh, ni imam, anak dia tak pakai tudung. Jom kita keluar beramai-ramai. Boikot imam. Tak boleh lah. Kita diam-diam dah lah. Dan diam kita keluar, kita solat. Ataupun kalau bacaannya tak betul. Orang lain orang ni tak tahu. Kita tahu, kita pun ajaklah 2-3 orang. Jomlah, baca imam ni tak elok. Tak sah salat kita nanti. Itu boleh. Kita ajak orang-orang yang mempercayai kita 2-3 orang. Kita keluar je lah. Kita solat di tempat yang lain. Itu dibolehkan. Bahkan itu yang utamanya. Daripada berimamkan orang yang solatnya batal. Okey. Bibu ada soalan dulu ke? Sebelum pindah ke hadis yang lain. Ustaz, untuk kes yang ada sebab keluar macam sebab nak kejar bas ke tiket kan, itu terpakai untuk orang yang tak bersolat Jumaat juga ke macam mana Ustaz kalau bermusafir hari Jumaat? Oh, musafir hari Jumaat tu benda lain. Kalau dalam bab musafir hari Jumaat tu, ya sebelum tu. Kalau dalam bab musafir hari Jumaat,
memang ulama bahas panjang lebar. Boleh tak boleh kita meninggalkan solat Jumaat kalau musafir hari Jumaat? Itu ke yang soalan Syafiq ni? Tak, maksud saya dengar dekat TV kan, Ustaz tu cakap Ha. kalau dia ada tiket yang waktu tu waktu Jumaat, jadi dia Ah, boleh meninggalkan solat Jumaat. Betul. ni. Dia perbahasan tu lah, perbahasan musafir pada hari Jumaat lah tu. Maksudnya. Jadi boleh tak boleh meninggalkan solat Jumaat kerana bermusafir pada hari Jumaat. Ini kita ulama dulu ni dia bincang dalam keadaan dia tak ada tiket kapal terbang masa tu. Itu dia sebab itu dalam bab kes dalam kes beberapa perkara yang melibatkan yang terkini, pandangan ulama dulu memang payahlah kita takkan jumpa lah. Tapi asasnya ada. Ulama dulu walaupun dia tak bincang, asasnya ada dibincangkan. Okay. Jadi sekarang ni kita nak ambil asas perbincangan ulama dulu masuk ke dalam perbincangan sekarang ni. Boleh dikatakan segala benda baru yang berlaku pada masa sekarang melibatkan hukum hakam telah dibincangkan oleh ulama dulu. Cumanya ulama dulu dia tak spesifik dengan kes-kes kita sekarang ni. Contohnya tiket kapal terbang kita dah book dari awal. Tak boleh kita nak tunda sesuka hati kita. Dan kadang-kadang kita kenapa pilih pukul 12 tengah hari. Contohnya kan. Ataupun 1 tengah hari. Kerana itu je yang murah dan itu je kemampuan kita. Kita tak mampu nak beli yang mahal lagi. Sebagai contoh. Jadi, tapi apa pun asas itu telah dibincangkan oleh ulama dulu. Apa pun perbincangan hukum. Tapi kalau ia melibatkan hukum sains dan sebagainya, tak semestinya. Banyak benda yang ulama dulu sudah ketinggalan dengan pengkaji-pengkaji sains pada zaman sekarang. Itu benda lain lah, itu sains. Okay. Jadi dalam kes bermusafir selepas hari Jumaat, seperti kita telah membeli tiket awal, adakah boleh kita tak pergi solat Jumaat? Ceritanya, tak timbul isu keluar masjid masa Jumaat sebab memang kita tak pergi dah ni. Tiket kita dah jelas dah. Tak ada orang pergi ke solat Jumaat, tiba-tiba, tiket aku pukul 1 lah. Kalau macam tu memang terlepas lah, confirm dah terlepas tiket kapal terbang. Okay, jadi kita tengok perbahasan ulama di sini. Hal yajuzu tarku salatul Jumu'ah situ dia. Hukum solat Jumaat ketika safar. Ulama bincang. Atau kita tengok ada tak kalau Darul Iftar Misriyah ada tak? Al-Misriyah. Mazhab Syafi'i kalau mazhab Al-Misriyah. Darul Iftar. Bisa bin Naum. Sebab tertidur. As-salat fi wasilm wa salat. Mana ni? Hukum salat Jumaat di man taqtadi. Tak ada secara khusus pula dia bincang. Okey, tapi kalau yang ini pun sebenarnya diambil daripada fatwa Mesir juga biasanya. Darul Ifta. Hal hukum salat Jumaat yazu tarkiha. Okey situ. Kita tengok hukum salat Jumaat bagi orang yang musafir tu. Okey sini Syafi'i dan ibu-ibu sekalian. Pertamanya kata Imam Nawawi clear dulu. Asasnya tidak wajib Jumaat kepada orang musafir. Itu jelas. Okey, selesai. Kemudiannya kita tengok pula apa Cina ni. Dia ambil daripada Darul Ifta rasanya yang ni. Ni Darul Ifta Al-Misriyah kata apa dia? Salat Jumaat ini fardu, orang musafir tidak wajib untuk salat Jumaat. Fal musafir la tajibu alaihi al-jumu'ah. Sekian. Apa ni? Okey. Jadi ceritanya adalah kita kalau mazhab Syafi'i, kalau kita keluar sebelum subuh, maka kita dibenarkan untuk meninggalkan solat Jumaat. Tapi kalau kita keluar lepas subuh tak dibenarkan. Tapi kebanyakan ulama membenarkan apabila ada sebab dan kita tak sengaja meninggalkan solat Jumaat. Dah memang itu je pilihan kita. Pukul 1 tengah hari kita kena naik kapal terbang.
Dan kapal terbang ni bukan senang-senang nak delay kerana dia melibatkan perjalanan kan. Bertembung tak bertembung kapal terbang ke udara tu satu hal juga tu. Jadi dia kena kira benda tu semuanya. Maka tidak mengapa kalau kita meninggalkan solat Jumaat kerana di situlah perjalanan kita. Tapi saya lihat sebenarnya benda ni semua boleh adjust. Nak tak nak je. Apa benda boleh adjust? Iaitu solat Jumaat di KLIA. Apa masalahnya? Ataupun di airport. Mana-mana airport lah. Solat Jumaat tak payah panjang-panjang. Ringkas je lah. Khutbah yang pertama dalam 5 minit. Khutbah kedua dalam 2 minit. Solat Jumaat dalam 5 minit. Selesai. Sebenarnya semua benda boleh buat. Yang penting ada keinginan yang tinggi. Tapi kita, yalah benda tu saya tak tahulah nak komen lebih-lebih kan. Okey. Sama juga dengan kes Jumaat sekarang ni. Orang dah mula bising kerana waktu zuhur lambat. Sekarang ni waktu zuhur lambat. Waktu solat di Shah Alam. Pukul berapa zuhur? 1.29. Di Malaysia, bila masuk zuhur ni, Jumaat ni, azan. Azan kalau masjid besar, dia tarik. Tarik panjang. Yang solat tu saja dekat 10 nafas. Kemudiannya, bila dah habis azan, dia solat sunat pula. Macam masjid tempat saya ni lama. Lama solat sunat tu, dia bagi ruang untuk orang solat 4 rakaat. Kali minggu lepas, orang semua dah habis solat sunat. Tak keluar-keluar lagi khotib. Entah apa yang khotib dekat dalam tu kita pun tak tahu. Lambat baru keluar. Bayangkan kalau 1.29 baru azan. Azan habis dalam pukul 1.35. 1.45 baru mula khutbah. Khutbah pula panjang berjela 10 minit. 1.55 baru habis khutbah pertama. Pukul 2 baru solat Jumaat. 2.10 baru habis. Tak kenanya orang yang pening dengan urusan anaknya, dengan urusan kerjanya. Apalagi kalau kerja kilang, lagilah pening kepala. Apalagi kalau kerja tu melibatkan masa-masa dengan orang. Pening kepala orang. Jadi saya pun tak faham. Ni geram lepas geram pada Bibu lah. Nak lepas geram kat Facebook je rasanya. Okay. Geram kita ni apa dia? Tak ada perasaan ke orang buat khutbah ni? Tak tahu ke Jumaat dah lewat sekarang ni? Buatlah khutbah 5 minit. Tak boleh ke khutbah 5 minit? Tak faham betul saya dengan orang macam ni. Geram ni sangat. Macam kes khutbah dulu. Tak ada langsung sentuh Palestin. Jadi ramai orang komen. Saya pun antara komen saya dah tak tahu. Saya komen juga. Tak kira lah apa pun. Barulah nak terhegeh-hegeh buat khutbah Palestin dalam 2 kali. Tapi itu pun tak berkualiti bagi saya lah. Khutbah Palestin di Selangor yang 2 kali itu tidak berkualiti. Tidak memberikan inspirasi pun sebenarnya. Tak tahu ke mana hala tuju sebenarnya. Tapi tak apalah cerita lain. Tapi ceritanya adalah tidak ada perasaan untuk memendekkan khutbah demi memudahkan urusan orang bekerja. Sedangkan tak bolehkah kita buat satu toleransi yang baru. Sekarang ni Jumaat lambat, kita azan sekali je. Tak boleh ke macam tu? Semua benda boleh adjust. Tapi kan kita memilih untuk menyusahkan, fine. Tapi saya pun serabut juga sebenarnya solat di khutbah Jumaat di Selangor dalam kebelakangan ni kerana terlalu lama. Tapi entah ke mana-mana, tak ada hala tuju. Kalau hala tuju jelas, okey. Tak ada hala tuju lama, memang pening kepala kita. Kak Lina program tengok teks. Kak Lina baru tengok teks. Saya kena dengar, kena hadap benda tu. Dah mengantuk. Lagilah, ya Allah. Sabar je dah. Ibu sekalian minta maaf ya. Macam ni lah orang sakit dan bebel sikit. Kita ke depan lagi. Bab yang ke-26. Bab yang ke-26 tu sebenarnya kita tak ada apa-apa sangat pun untuk dibincangkan. Saya rasa dan hadis pun kita ada bincang dulu. Kita terus ke depan iaitu bab yang terakhir. Bab ada lagi bab kedua terakhir. Bab kedua terakhir. Kita habiskan terus pada hari ini. Bab 26 ibu-ibu baca sendiri. Hadis tu kita dah baca sebelum ni Okay. Babun al-imami tu'radu lahul hajatu ba'dal iqamah. Bab imam yang ada hajat. Ada orang datang, ada keperluan setelah iqamat. Macam mana nak buat? Okey, mohon Syafiq ni bacakan hadis.
Macam mana nak Bismillah. وبه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صحيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. Okey, terima kasih banyak. Barakallahu fikum, bacaan yang bagus. Tapi saya tak nak betulkan macam Kak Liza tadilah, tak larat dah. Solat telah dikumandangkan, iqamat telah dilafazkan. Sementara Nabi Muhammad SAW berbincang dengan seorang lelaki di satu sudut masjid. Baginda tidak melakukan solat sehinggalah beberapa sahabat Nabi terlelap. Ya? Jadi hatta namal qaum tu bukanlah tertidur tapi terlelap ataupun tersengguk. Tunggu Nabi tersengguk-sengguk kan. Okay. Jadi masa tu dah qomat, tiba-tiba ada orang datang nak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ada hadis riwayat yang lain tu dia kata, contohnya kat mana ya? Ni, cuba ibu tengok muka surat 553 tu. Okay. Muka surat 553. Uqimati salah faqala rajulun li hajah. Salat telah diiqamatkan. Datanglah seorang lelaki, dia kata saya ada hajat ni Rasulullah. Rasulullah pun faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji. Maka Rasulullah pun pergilah sembang dengan dia diam-diam. Okey. Itulah ceritanya, maknanya memang ada orang datang. Cuma siapa orang tersebut, itu yang tak dapat dikenal pasti oleh ulama. Siapa orang tu? Adakah dia non-Muslim? Adakah dia pemimpin satu kaum? Sorry, ada yang bahasa internet. Adakah dia seorang pemimpin kaum ataupun seorang non-Muslim? Itu tak dapat dipastikan. Tapi Nabi bersembang dengan orang setelah iqamah. Maknanya boleh. Ya. Dan di sini kita tengok riwayat yang menyatakan memang bukanlah tertidur tapi mengantuk kan. Ni ibu-ibu tengok muka surat 552 atas sekali tu. Hatta na'isa ba'dul qaum, sehingga beberapa orang mengantuk. Mungkin seorang, mungkin dua orang mengantuk sebab lama tunggu Nabi Muhammad SAW. Jadi bukanlah tidur tu memang tidur sungguh, tak, tersengguk-sengguk je, mengantuk je. Okey. Jadi hadis ini juga menjadi dalil kepada ulama bahawasanya tiada masalah jarak yang panjang antara iqamat dengan takbiratul ihram jika ada urusan. Contohnya lah saya nak solat di rumah lah, katakanlah ya. Nak solat di rumah tu. Ataupun solat di masjid. Solat di masjid saya jadi imam ni. Contohlah. Habis dia iqamat, tiba-tiba mic saya tak berbunyi. Mic terimam dah tak berbunyi. Kenapa tak bunyi ni? Kalau surah kecil tak apa ni, masjid besar ni. Nak solat Jumaat. Maka ambil masa sekejap. Beki. Dah lah khutbah lama, beki pula lama pula. Habis semua orang resah. Beki. Ambil masa 2-3 minit barulah boleh dengar suara. Mic okey balik. Okay. Jadi ada masalah ke? Ada jarak masa antara iqamat dengan takbiratul ihram tu? Tak ada masalah. Cuma ceritanya, kalau kita saja-saja lambat, makruh. Kalau kita ada sebab, tidak ada masalah. Dan kalau kita lewat tu kerana ada sebab, tak perlu kita ulang balik iqamat. Okey. Tapi kalau kita lama tu, jaraknya lama dan tak ada sebab yang kuat, maka eloknya iqamat balik lah. Semua ulama kata macam tu. Tapi ceritanya kalau kita terlambat solat tu kerana sebab-sebab tertentu, tidak perlu diulangi balik semula iqamah. Okey. Ibu-ibu sekalian, dan hadis ini juga menjadi dalil boleh kita bercakap selepas iqamah. Tengok bab yang seterusnya. Yang terakhir dalam buku ini, walhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, nanti bolehlah belanja saya makan buah apa-apa. Biasa saya minta pisang goreng, tapi tak nak pisang goreng, minyak. Okay. Babul kalami iza uqimatis salah. Bab berbicara setelah iqamat dikumandangkan. Yang tadilah hadis yang sama juga tadi. Iaitu kata
Humaid kata, saya bertanyakan Sabit Al-Bunani tentang orang yang bersembang selepas iqamat. Maka Sabit Bunani ni murid Anas bin Malik. Beliau pun kata, fahaddatsani an Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik telah menyampaikan satu hadis kepada saya. Uqimatis salah fa'arada din nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Salat telah diiqamatkan, ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, fahasabahu, tahan Nabi ba'dama uqimatis salah, tahan Nabi selepas tamatnya iqamat salat. Jadi maknanya dia datang jumpa Nabi, tidak ada masalah bersembang setelah iqamat. Ya, sekiranya ada hajat. Kalau tak ada hajat, tak elok. Duk bergurau lagi. Ada jenis-jenis orang-orang ni dia bergurau lagi masa orang dah habis iqamat. Okay, tak boleh lah, makruh lah. Tapi kalau ada hajat tak apa. Ada hajat. Contohnya tengah kita nak betulkan saf tu. Cik, meh duduk sini. Muat lagi ni. Tak apa. Ataupun kita tengok imam. Kenapa baju imam tu kenapa baju imam tu Imam, kenapa baju imam tu? Merah je, darah ke? Takut najis lah. Imam tengok. Oh bukan, ni bukan darah, ni maka anak saya conteng baju saya tadi. Oh maka. Okay. Sembang macam tu. Tak apa sebab ada sebab. Kalau tak ada sebab yang tak boleh. Ada sebab tak apa. Okay. Ataupun masa tengah khutbah. Saya first time khutbah ni, umur saya masa tu dalam 19 tahun. Masa tu saya belajar di matrik. UM Cawangan di Lampuri. Masa tu UM Cawangan Lampuri ni dia ada dua tempat pengajian dekat. UM, itu dia anggap matrik lah. Yang satu lagi adalah KIAS. Berdepan Kolej Islam antarabangsa apa benda sekian-sekian tu lah. Okey. Yang Kelantan punya. Jadi seorang pensyarah saya tu, seorang guru saya tu jadi pensyarah di KIAS. Dia minta saya khutbah Jumaat. Oh kita 19 tahun kena khutbah Jumaat. Semangat ni rupanya betul kata dia. Bila kita duduk atas tu semangat tu membuat-buat. Dan dia bagi syarat. 10 minit je. Yang lebih 10 minit. Okey. Dan ni masa masuk khutbah kedua. Habis dia kita duduk sekejap. Kemudiannya doa. Kita bangun khutbah yang kedua. Terus masuk point. Terkejut. Ustaz ni. Zul. Tahmid dulu. Dia sebut. Zul, tahmid dulu. Oh, saya pun berhenti. Saya pun Alhamdulillah balik. Selawat balik. Kita budak. Kita mana tahu tak belajar lagi dia punya rukun-rukun khutbah Jumaat tu kan. Ikut mazhab Syafi'i. Ceritanya boleh tak boleh. Ustaz saya tegur tadi. Boleh. Kerana perlu. Tak boleh Zul. Lawa aspek mata. Masa aku pakai syek mata tak boleh lah. Tapi kalau Zul tahmid dulu, itu boleh, tak ada masalah, kerana diperlukan. Kadang-kadang orang ni dia jadi tak boleh bercakap langsung masa khutbah. Tidur boleh pula. Oh saudara tidur tak apa, saya respon pada imam tak boleh pula. Dan imam kata, saudara-saudara sekalian, keadaan rakyat saudara kita di Palestin makin dalam keadaan menggusarkan. Kita pun subhanallah. Sebagai contoh. Tak apa. Kerana itu respon kita terhadap khutbah. Selagi mana dalam keadaan yang dibenarkan. Jangan berlebihan. Subhanallah. Allahul Musta'an. Tak bolehlah. Perlahan je. InsyaAllah kita akan melihat negara kita aman dan makmur. Kita pun insyaAllah. Boleh. Kalau kita nak respon sikit. Tapi sebaik-baiknya kita seorang je dengar. Orang lain tak dengar. Orang lain sekadar dengar-dengar sikit boleh lah. Ya. Okey, jadi boleh berbicara selepas iqamat sekiranya perlu. Yang tak bolehnya kalau sembang benda bukan-bukan. Contohnya tu. Apa tu? Kak Syida, solat jemaah di rumah suami isteri macam-macam tanya sebelum solat. Tak boleh lah. Kena fokus. Solat, solat. Jangan lepas solat, awak tak gosok gigi ke? Tapi yang itu boleh, yang tu boleh. Tak ada masalah. Awak ni sekian-sekian. Duk gurau pula suami isteri. Tak boleh. Tapi kalau bab gosok gigi, boleh, tak ada masalah. Kerana ia melibatkan perkara sunat. Okey. Dan satu perkara yang saya terlupa bentangkan kepada ibu-ibu sekalian. Yang tadi kan. Yang tadi tentang Nabi Muhammad SAW keluar setelah iqamat. Ini kita dah bincangkan sebelum ni. Tapi saya nak ulang balik. Ulama bahas sebenarnya Nabi keluar tu setelah Nabi Takbiratul Ihram ke belum Nabi Takbiratul Ihram. Maka ramai ulama kata sebenarnya sebelum Takbiratul Ihram. Dah orang betulkan saf tu, Nabi pun kata an makanakum, tunggu sekejap ya. Nabi pun balik rumah, Nabi pun mandi wajib, baru patah balik.
Okay, tapi ada ulama yang kata memang Nabi telah takbiratul ihram. Ibu-ibu sekalian, saya nak tanya pandangan ibu-ibu. Saya dah sebut ke benda ni Kak Liza dulu? Okay. Saya nak tanya pandangan ibu-ibu. Bolehkah kita takbiratul ihram sebelum tu imam takbir? Tu kena jawab situ dulu. Boleh tak boleh kita takbiratul ihram sebelum tu imam takbir? Tak boleh lah kan. Tak boleh. Mestilah lepas imam takbir. Mestilah selepas imam takbir kan? Ya. Maknanya kalau kita takbiratul ihram sebelum imam takbir, hukumnya Sah lah. Tak sah lah. Kita Tak dapatlah jemaah tu. tak dapat jemaah. Mana Tak satu ada. tu? Tak dapat pahala jemaah ke tak Tak sah? dapat pahala. Dia keluar lah. Dia tak ikut jemaah lah. Dia solat sendiri lah maknanya. Okay, Kak Liza dengan Kak Ana samalah. Solat dikira solat sendirilah. Saya nak tahu dulu, solat dia tak sah ke solat dia dikira solat sendiri? Kalau Solat dikira solat sendiri. sendiri, solatnya tak sah. sah lah. Solat sendiri. Tak sah lah. Dia Tapi tak bagaimana? ikut imam lah. Dia keluar pada imam. Solat Dia sendiri. ikut. Solat dia tak sah lah Kak. Tak sah. Bukan dikira solat sendiri sebab dia niat mengikut imam. Oh, sebab dah niat. Dia niat mengikut Sebab imam. syarat kan, syarat takbir. Betul. Bila kita niat ikut imam, Sebab tiba-tiba dah niat. Betul. kita dah mendahului imam, tak boleh lah. Okey. Melainkan dia fasah lah. Dia keluar daripada imam. Melainkan dia niat Mufarakah. tarakah. Okey, maknanya kalau kita memberi salam serentak, kalau kita takbiratul ihram serentak dengan imam pun ikut jumhur ulama batal solat, ya, batal solat. Okey. Contohlah kita katakan tu imam terkhilaf. Tu imam Allahu Akbar. Kita pun dah belakang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam takbir balik. Sebab imam salah niat tadi. Dia nak solat asar, dia niat solat Jumaat pula. Pelaut imam tadi. Ibu Zaitun terkeluar pula. Saya nak dengar suara Ibu Zaitun ni. Jadi macam mana keadaan kalau imam batalkan takbiratul ihram tadi? Saya rasa saya ada bincang ibu sebelum ni. Tak ada? Yang ni macam ada. Ada. Sekarang ni ingat ibu Ada, lupa. tak ada. Kita duduk Ada diam je lah. Ustaz. Ustaz Ada ada Kak Ana yang ingat. sebelum ni. Ada. Ada. Masa tu Kak Ana dengan Kak Liza bagi jawapan yang sama. Masya Allah. Sampai kau ingat je pengalaman tu. Jadi kalau imam membatalkan balik takbiratul ihram dia macam mana? Selain Tak daripada Kak Ana? Kita tak perlu takbir semula dah. Kita tunggu je lah. Maknanya sah lah kita mendahului imam. Sah. Oh, boleh pula kita mendahului imam di situ. Tak, bukan salah kita pun. Bukan salah kita pula. Salah imam lah. Siapa salah niat kan? Okey, maknanya kita memang tidak boleh mendahului imam kecuali dalam kes tersilap tadi. Jadi macam kes Nabi tadi pun, kalau ibu-ibu tengok, jom buka buku balik pada muka surat yang ke... Surat berapa tadi Okey. Pada muka surat 541. 541 ke 54 berapa ni? Ah, 539. 539. Okey, tengok 539. Yang perenggan kedua terakhir, Ibn Battal menyatakan. Ibn Battal menyatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan hadis Atha di atas sebagai dalil dibolehkannya makmum bertakbir sebelum tu imam. Jadi kalau dalam kes tersilap tu Kak Halina, imam takbir, kita pun takbir, tiba-tiba imam membatalkan takbir, sama ada imam tersilap ke, ataupun imam terlupa dia belum ambil wuduk, ataupun imam terlupa dia belum lagi mandi wajib, maka kita tidak perlu membatalkan takbir kita. Tak perlu takbir semula. Ya, tak perlu takbir semula. Sebaliknya... Tak Ustaz, masa yang tadi tu, maksudnya kita terawal daripada imam,
tak sah kan? Jadi kena takbir lain lah, betul? Itu kena takbir lain lah sebab kita Okey. memang tak sah dah. Okey Ustaz. Okey. Dalam kes yang tadi pula, maknanya kita tak perlu takbir semula, kita ikut je Tok Imam. Tok Imam masuk, kita ikut semula Tok Imam. Dan ini kata Imam Al-Bukhari dalam muka surat 542, catatan penting. Dalam beberapa naskah sekitar hadis ini ada maklumat, Al-Imam Al-Bukhari ditanya, apabila hal itu terjadi pada diri kita, adakah kita harus melakukan seperti yang Nabi lakukan? Kata Imam Bukhari, ya. Kalau kita jadi tok imam, tiba-tiba kita batal, kita tak ada wuduk sebenarnya, kita kena buat macam Nabi buat lah. Kemudian dia tanya pula, adakah makmum menunggu imam sambil berdiri atau sambil duduk? Imam Bukhari berkata, jika hal itu terjadi, yang imam tak ada wuduk tadi, terjadi sebelum takbir, maka makmum tunggu duduklah. Dah iqamat. Kemudian imam pun nak takbir tu, oh minta maaf, saya belum ada wuduk lagi, terlupa ambil wuduk. Imam pun tunggu sekejap ya. Okey, bila tunggu sekejap tu, bolehlah nak duduk pun. Nak berdiri pun boleh, nak duduk pun boleh. Tapi kalau benda tu terjadi setelah takbir, memang dah takbir dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam pun pusing. Minta maaf sebelum saya belum ada wuduk, tunggu sekejap. Jadi mereka pun tunggu dalam keadaan solat. Imam pun pergilah ambil wuduk sekejap. Kalau ada air dekat tu, senang sikit. Boleh ambil wuduk kat tempat imam terus. Barulah imam pun masuk, Allahu Akbar. Habis tu lama-lama tu nak buat apa? Zikir. Baca doa iftitah. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Sampailah imam masuk balik. Tengok-tengok imam scam kita sampai sudah tak masuk. Insan. Okay. Ulang-ulang baca iftitah ataupun zikir lah. Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak-banyaknya sampailah imam kembali. Okey. Allah alam. Okay, ada sebarang persoalan ibu-ibu sekalian? Ustaz, maksudnya kan bacaan iftitah tu kan banyak kan. So kita baca satu-satu sementara dua imam. Satu-satu sampai habis. Boleh macam tu. Boleh juga. Yang tu pun ada ulama tak setuju. Ada ulama Oh, kata okey je. So tak ada masalah lah. Itu kes terdesak kan. Kes yang pelik sikit. Jadi insya-Allah boleh. Elok-elok kelas ATM pun habis buku. Kelas ni pun habis buku. Alhamdulillah. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Okey, ada apa-apa sebelum kita berhenti? Dekat FB ni memang tak ada soalan. Ada siapa nak Okey. tanya Ustaz lagi ke? Tapi Ustaz, ada berkemungkinan ke kalau macam imam keluar lama sangat tu kita nak berdiri lama? Itulah imam pun kena ni lah, kena tahulah macam mana. Kalau dia sakit perut, nanti Kalau orang sakit lain. perut tu kena ganti Kalau orang dia lain sakit kot. perut, dia nanti orang lain. Awak jadi imam, macam tu. Kalau dia sekadar ambil wuduk, sekejap je ambil wuduk. Tunggu je lah. Macam Nabi tu memang Nabi mandi wajib. Tapi rumah Nabi dekat tu dan Nabi bukan jenis lama. Sekejap je. Seminit, 2 minit boleh habis dah. Seminit je kot mandi wajib tu. Jadi Nabi dia tak menyusahkan orang. Tapi kalau kita dah tahu kita ni sakit perut, biasanya 10 minit dalam toilet. Nanti orang lain. Bukan dia hari tu solat paling lama di dunia dicipta kan. Sebabnya imam sakit perut je. Tak pasal kita. Jadi imam tu sendiri kena ada kefahaman yang betul. Macam mana dia nak buat. Okay. Dia nak berhenti pun kena ada kefahaman. Tuan-tuan, saya ambil wuduk. Tuan-tuan tunggu je macam ni. Jangan berhenti solat. Okay. Kak Isyah, ada apa-apa Kak? Kalau kita tak nak tunggu boleh ke Ustaz? Sebab kita pun kadang wuduk tak tahan kan. Pula. Kita pula berjemaah lah dengan Tok Imam ambil wuduk sekali. Dapat pahala 27 lagi. Jadi kalau kita tak nak tunggu, kita niat mufarakah lah Kak. Kalau kita ikut imam sekali, kita masbuk ke kira macam mana? Apa? Kalau ikut imam sekali macam mana? Macam imam pergi ambil wuduk, terbatal dia pergi ambil wuduk. Kita pun ikut sekali lah, macam kita pun tak tahan wuduk kan. Oh, okay. Itu dipanggil sebagai kita pun membatalkan solat kita lah sebab tak tahan. Macam tu. Ke kita solat sendiri? Dia gini Kak, kalau kita memang dah tak tahan, berhenti je lah. Okay. Tapi kalau kita memang boleh tahan lagi, cuma tak lama je.
maka boleh kita mufarakah daripada tu imam solat sendiri. Okay. Ada ada soalan kat FB Ustaz. Daripada Cik Muhammad Nur Adli. Ustaz, kalau imam dah habis takbir, kita terus bangkit sedangkan imam pergerakannya sangat slow. Adakah kita dikira mendahului imam? Oh, masa imam bangkit dari sujud lah biasanya ni. Imam slow, Imam kita terbangun cepat. Allahu Akbar, kan? Kita pun Allahu Akbar. Imam Allah duduk sengit sana, sengit sini, sakit lutut, tapi dia dah takbir habis dah. Satu tu imam, kalau dah tahu lambat kerana uzur sebagainya, janganlah takbir awal. Berjalan dulu, bergerak dulu, dah dekat-dekat baru Allahu Akbar. Barulah makmum ni tak kalut. Jadi dalam bab ini kalau kita terbangun awal, sedangkan imam dah nak dekat sampai dah, kita tunggu je dah. Tapi kalau kita terbangun awal, imam lambat lagi, maka kita turun balik. Kalau lambat lagi lah, tapi biasanya tunggu je lah. Tak ada dah lah lambat sangat, takkan 10 minit baru sampai. Jadi dah tak lama tu sampai dah tu. Jadi kita tunggulah dalam keadaan berdiri, dimaafkan kerana tidak sengaja. Saya ada soalan special dengan ibu-ibu sekalian ni. Okay. Soalan special saya adalah, apa dia soalan special tadi? Ada lupa pula dah. Imam berdiri. Okey. Berapa lama kadar kita dibenarkan tertinggal daripada imam? Jeng jeng jeng. Siapa boleh jawab? Kita bagi satu hadiah buku percuma. Kalau okey, sebelum tu kita bagi satu buku hadiah percuma 30% Tuhan ni bagi siapa yang tak ada lah. Kalau dah order, jadinya dia dapat hadiah senyuman je Okey. Berapa? Siapa boleh jawab? 3 pergerakan. 3 pergerakan? Apa maksud 3 pergerakan tu? Macam 3 rukun. Rukun. 3 rukun. Rukun. 3 rukun Apa maksud 3 rukun? Contoh, tak belajar dah sebenarnya ni. Kalau kata imam macam imam nak bangun daripada sujud, Contoh kita berdiri lah. Contoh kita berdiri. Kita berdiri. Kita lambat sekarang ni. Okey, 3 rukun tu apa maksudnya Kak? Kita tak boleh mendahului imam lebih dari 3. Macam imam dah start rukuk. Bukan mendahului, ketinggalan. Rukuk, sujud, betul lah kita tak boleh terlebih. Apa tu rukun tu Kak? Baca balik. Kita sedang berdiri dengan Tok Imam. Kita tidak boleh ketinggalan dengan imam sebanyak 3 rukun. Apakah 3 rukun tersebut? Berdiri waktu bila yang maksud Ustaz ni, berdiri waktu bila? Tengah qiyam lah, tengah qiyam solat. Okey, gambarannya kita tengah qiyam solat dengan Tok Imam dalam solat zuhur. Kita lambat, Tok Imam laju. Okey, kita tidak dibenarkan ketinggalan dengan imam sebanyak 3 pergerakan ke 3 rukun. 3 rukun lah. Imam tak boleh, kalau imam dah sujud, rokok, kita masih berdiri, tak boleh lah. Sampai bila tu Kak? Kena tahu 3 rukun tu apa dia 3 rukun tu? Rokok, iktidal, sujud. Ya Ustaz. Qiyam rukuk sujud. Puan Ibu Nasimah, qiyam rukuk sujud. Tak dapat hadiah lagi ni nampak gaya ni. Okey, siapa nak cuba? Berapa jarak kita dibenarkan ketinggalan daripada imam? Kak Syida? Senyap je Kak Syida hari ni. Selalunya Kak Syida tiga pergerakan tu lah kalau ukuran Kak Syida lah kan untuk peribadi kan sebab kita belajar Apa maksud 3 pergerakan Kak? 3 pergerakan ke 3 rukun? Kalau pergerakan macam ni pun pergerakan ni. 3 rukun lah, 3 rukun. Pergerakan tu Kak Lina merujuk kepada jangan bergerak 3 kali berturut-turut nanti batal solat ikut mazhab Syafi'i. Jadi bukan 3 pergerakan, 3 rukun. Okey. Rukun tu apa dia? Rukuk. Macam ada cik landak pula saya ni. Okey. Okey. Rukuk, sujud dan tahiyat awal. Okey. Kalau yang tengah berdiri bila imam sujud masa kita qiyam tu imam tu dah baca Al-Fatihah ke belum Ustaz? Tak kira lah, ni solat-solat sir ni. Fatihah, rukuk, iktidal. 3 pergerakan Ustaz termasuk bacaan.
Macam qiyam tu, dia dah habis qiyam, dia rukuk, dia dah habis rukuk, itu dah tak boleh. Maknanya Oh. 3 bacaan berturut-turut lah. Lupa dah pula, dah belajar. Oh, semua tak dapat hadiah ni. Ibu Kalau Syarifah pun silap tu. Ibu Murah pun silap tu. kalau kita tengah qiyam, tapi Ha. imam sujud, imam angkat sujud, kita tak turun lagi, baru kita kira apa? Batal. Macam tu. Sujud yang keberapa tu? Ini rakaat yang pertama. Sujud yang pertama. Dia berubah rakaat sampai jangan berubah rakaat Ustaz. Jangan sampai Berubah rakaat. Maksudnya daripada rakaat pertama Ustaz dah imam dah masuk rakaat kedua, kita masih lagi melakukan perkara-perkara di rakaat pertama. hampir betul lah, tapi dia tak meluas lagi. Okey, yang ni kena buat satu perbincangan asing ni. Ya, ibu-ibu kena tahu bahawasanya ketinggalan daripada imam ni ada 2 kategori. Jadi jawapan yang ibu berikan tu pun semua tak melayakkan dapat hadiah. Minta maaf. Okey. Jangan terasa hati dia kata macam tu. Okey, dia ada 2 kategori. Satu, orang yang terlewat dengan sengaja. Dengan orang yang terlewat tanpa sengaja. Bukan masbuk muafiq kak? Itu benda lain. Orang yang terlewat dengan imam ni, orang terlewat dengan sengaja dengan orang terlewat tanpa sengaja. Dan kedua-duanya berbeza. Kalau lewat dengan sengaja, berapa rukun dia dibenarkan ketinggalan. Kalau tanpa sengaja, berapa rukun dia dibenarkan ketinggalan. Jadi situ pun dah tak betul dah jawapan. Apalagi kemudian jawapan ibu memberikan semua tu, sebenarnya ia merujuk kategori kedua yang tak sengaja tu, yang 3 rukun tu. Tapi apa dia 3 rukun tu? 3 rukun tu adalah rukun yang berat, iaitu rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Yang Kak Syida bagi tu hampir betul dah, cuma keterangan je. Artinya kalau kita uzur, kita memang kita memang uzur, ada sebab tu imam laju sangat, kita lambat, kita tak habis Fatihah lagi, kita masih lagi dikira satu rakaat dengan satu jemaah dengan tu imam. Apabila kita sempat rukuk sebelum imam bangun daripada sujud kedua. Kita rukuk masa imam tengah sujud kedua, masih lagi dikira jemaah. Tapi kena lajulah. Tapi kalau kita sengaja berbuat demikian, contohnya dalam salat zuhur, imam dah rukuk, kita sibuk baca surah, maka kita hanya dibenarkan ketinggalan sebanyak 2 rukun sahaja. Iaitu rukuk dan sujud yang pertama. Bila imam bangun daripada sujud pertama, kita sibuk lagi duk hentam surah Maryam, maka batallah rakaat tersebut. Boleh ibu sekalian? Okey. Panjangnya tu Ustaz. Ini cari tu Ustaz, betul tak tu? Imam hendaklah mengikuti, makmum kena ikut imam. Malas saya baca. Telah rukuk kita okey. Kita berhenti di sini ibu sekalian, seserah pada moderator kita. Alhamdulillah Ustaz, lepas ni Kak Liza dengan Kak Fini kena start baca hadis siap-siap dulu sebelum Ustaz. Okey. Kami InsyaAllah. kena praktis Ustaz lepas ni. Lepas ni pandailah insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah kita dah selesai kitab Fathul Bari jilid 6. Minggu depan insya-Allah kita masuk jilid 7, bab kitab azan, solat berjamaah dan imamah. InsyaAllah. Dan buku pun Alhamdulillah dah dapat dah, semua dah dapat dah, yang mana order tu dah dapat dah. Kita minggu depan insya-Allah. Jazakumullah khairan semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liza. Terima kasih Fini. Terima kasih. Baca tetap hadis ya. Terima kasih semua. Zah. Jumpa lagi semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Saya. Salam.